tentang mudzakarah PAS dan UMNO. Saya dah menjelaskan. Saudara baca Mingguan Malaysia semalam, saya dah jelaskan dalam satu muka penuh, tuan-tuan dan puan, sokongan saya kepada mudzakarah. Bila Mursyidul Am Datuk Nazis Nikmat menyebutkannya, bukan pertama kali dia menyebutkannya, dah banyak kali dia menyebutkannya. Hal mudzakarah nak menyatukan tenaga orang Islam, kebetulannya Melayu, untuk mencapai satu kesepakatan bagaimana cara yang terbaik kita nak melonjakkan pembangunan, keutuhan, keupayaan orang Islam, orang Melayu di Malaysia. Tak tahulah tuan-tuan terfikir atau tidak terfikir, masalah yang kita hadapi yang paling besar sekarang ini, seluruhnya mengatakan ialah masalah perpecahan. Berpecah. Orang lain pun berpecah, tetapi ada kesatuan di antara mereka. Kita berpecah ni seolah-olah berkerak aram, tuan-tuan. Betul-betul pecah sungguh-sungguh. Tak mau sungguh-sungguh. Berbeza sungguh-sungguh. Tak tahulah, saya dah 45 tahun, tuan-tuan dan puan, terlibat secara langsung dengan rakyat. 45 tahun dah membantu bersama-sama membangun di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat federal. 45 tahun saya terlibat membangunkan anak-anak, membangunkan orang remaja, membangunkan orang dewasa, membangunkan warga tua. 45 tahun terlibat dalam pendidikan. 45 tahun saya terlibat dalam pembangunan, membangunkan umat ini. Tapi musuh yang pertama kepada pembangunan ini, penghalang yang pertama, ialah pecah belah. Dan tak ada orang di sini, saya fikir, yang tak bersetuju mengatakan ya, kita berpecah dan berbelah, kita berpecah dan berbalah. Bukan saja perpecahan itu berlaku dalam unit-unit keluarga, unit yang besar dalam unit jiran tetangga, unit yang besar dalam unit masyarakat, unit yang besar dalam unit negeri, negara. Kita memang terperempuan, tak ada seorang pun boleh menafikan perpecahan kita itu. Yang kebesaran, besar kecilnya perpecahan itu, kalau saudara lihat, terbahagi atas dasar berbezanya ideologi politik. Ideologi politik yang membahagikan kita, ideologi politik yang kita tidak boleh bersemuka, ideologi politik yang kita tidak boleh duduk bersebelahan di antara kita, ideologi politik yang kita boleh berpandangan mata di antara kita. Sebab itu ada yang mengatakan yang politik ini kotor. Politik itu sebagai kata politik sebenarnya tidak kotor, tapi manusia politik itu yang mengkotorkan politik. Itu faktanya. Tapi yang saya nak sebut ialah perpecahan. Memang berpecah. Saya pernah jadi DO di Kuala Selangor tahun 76, tahun 77, tahun 78 ni. Perpecahan dalam masyarakat. Masyarakat di Sekinchan ketika itu, di Tanjung Karang ketika itu, di Sabak Bernam ketika itu, berpecah. Jelas berpecah. PAS satu pihak, UMNO satu pihak. Perpecahan itu lagi teruk kalau tengok di Kedah. Perpecahan itu lagi teruk kalau lihat di Kelantan, di Terengganu. Ada yang nikah, dinikahkan semula, sembahyang 2 imam di masjid dan sebagainya. Adik-beradik tak bertegur, kenduri adik abang tak datang, kenduri abang adik tak datang. Tuan-tuan bayangkan, sampai disebutkan, tuan-tuan baca dalam tulisan berbau ni, dalam blog-blog misalnya, orang itu sembelih, orang itu tak datang, orang ini sembelih, orang ini tak makan. Nah, ini perpecahan. Saya describe perpecahan itu. Adik-beradik tak bertegur. Tuan-tuan bayangkan adik-beradik tak bertegur, adik-beradik tak pergi kunjung rumah ke rumah. Ada yang setengahnya, tuan-tuan, mak bapak dengan anak tak berteguran. Mak mati, anak tak datang menyembahyangkan, menguruskan mayat, menyembahyangkan, akibat daripada berbezanya politik. Mak ayah politik lain, anak politik lain. Mak ayah ideologi lain, anak ideologi lain berlaku. Dan saudara-saudara, perkara yang seperti ini berlaku.
Tengok di flat di sini sajalah. Saya yakin ada. Kita naik lift tak selesa. Kalau kawan tu naik dan kita naik sama, tak selesa. Seorang pandang atas, seorang pandang bawah, seorang pandang tepi, seorang pandang tengah, seorang pandang kanan, seorang pandang kiri. Tak selesa. Kalau kita nak naik lift terasa-rasa, janganlah dia naik sekali. Kalau kita nampak ada bayang dia nak naik, kita pun buat pusing-pusing ke mana, isap-isap rokok dulu, kemudian baru naik. Saudara, sampai bila kita nak hidup begitu? Nyaman ke hidup begitu? Seronok ke hidup begitu? Aman ke hidup begitu? Bahagia ke hidup begitu? Dan saudara hidup di sini bukan setakat 2 hari 3 hari. Setengahnya dah hidup dekat sini mungkin 5 tahun. Setengahnya mungkin dah 7 tahun dalam flat ini. Dan kita tahu di kawasan Ampang ini memang oleh kerana tanah tak ada dekat Ampang ni, maka bangunannya tinggi-tinggi, flat-flatnya banyak, apartmen-apartmennya banyak, kondo-kondonya banyak. Dan kita terpaksa hidup antara kita dengan kita ni. Bezanya antara kita dengan kita ialah hanya dinding-dinding yang membezakan antara satu unit dengan satu unit yang lain. Itu aja yang bezakan kita. Antara pintu keluar dengan pintu keluar, antara kita dengan flat ni dekat sangat dah, dekat sangat. Kalau kita kurang garpu, tenduk tangan, ambil tangan tu, boleh ambil garpu rumah orang tu. Dekat sangat. Tapi tak berteguran, tapi bercakaran. Anak kita bermain gelak ketawa di antara mereka, tapi ayahnya bermasam muka. Tuan-tuan cuba bayangkan ni kehidupan kita. Pastinya berlaku. Anak kita bermain, budak-budak mana tahu, 4-5 tahun dia tak tahu apa pun. Dia main kalah panjang, dia main bali botol, dia main berbagai-bagaian. Tapi mak dan ayah tidak berpandangan mata dengan jiran sebelah. Akibat dari perpecahan ini, tuan-tuan nampak, mengalir kepada sistem yang formal. Mengalir kepada sistem pentadbiran kerajaan, pentadbiran negeri dan sebagainya. Masya Allah, tuan-tuan, saya bekas exco Kerajaan Negeri Selangor 4 tahun. Saya nampak perpecahan ini. Sangat jelas perpecahan ini. Daripada Sabak Penam sampai ke Sepang Negeri Selangor ini, daripada Pelabuhan Kelang sampailah ke Padan Pahang, pecah. Bolehkah kita terus membangun anak-anak kita yang kita akan tinggalkan? Saya ada 8 orang anak, 6 orang cucu dah. Kesian dia hidup, tuan-tuan. Kesian. Bercakaran, duduk sebelah tapi tak bertegur. Perit, tuan-tuan, perit. Terseksa. Psikologi kita berada dalam state of depression. Psikologi terasa tak seronok. Nak keluar rumah tak seronok, nak turun tangga tak seronok, naik lift tak seronok, nak pergi rumah orang kahwin tak seronok. Tak seronok. So itu saudara, maka idea muzakarah yang awalnya dalam 4-5 hari yang lepas diutarakan oleh Mursyidul Ampas. Saya pun terperanjat, tiba-tiba saja besok baca surat khabar, Mursyidul Ampas mengajak UMNO bermuzakarah. Saya sambut cukup bagus. Saya kata cukup bagus. Pada saya penyelesaiannya, tuan-tuan, penyelesaiannya kepada masalah umat ini ialah mekanisme yang ada dalam Islam, mekanisme yang ada dalam budaya kita, tetap tidak lain dan tidak bukan, mekanismenya ialah bermuzakarah. Wa amruhum syura bainahum. Apa juga hal mengenai kita itu, perselisihan di antara kita, bersyura, berbincang, bermuzakarah, bertemu mata, dan disuarakan oleh Mursyidul Am Datuk Nik Nikmat, Datuk Nik Aziz Nikmat. Tetapi bila keesokan harinya saya tengok ulasan-ulasan daripada orang-orang PAS, pimpinan PAS, sedih saya, tuan-tuan. Sedih saya. Di interview 5 orang, 5 pendapat. Dan pendapat itu tidak selari dengan pendapat asalnya Mursyidul Am. Ada yang dikatakan selepas pilihan raya, ada yang katakan sebelum pilihan raya, ada yang mengatakan muzakarah hanya nak bercerita tentang 1-2 isu saja, isu politik tak mau cerita.
Ada yang katakan memudzakarah itu adalah untuk PAS menerangkan ya bahawa PAS tidak terkeluar daripada landasan. PAS tidak pernah keluar daripada landasan. Itulah yang nak dimudzakarahkan. Ada yang mengatakan kita kena bincang masalah nasional, masalah yang besar yang sedang menyebabkan kita orang Melayu, orang Islam, pembangunan kita tergencat oleh kerana masyarakat berpuak-puak, masyarakatnya tidak bersatu. Macam-macam saya tengok. Tetapi rata-ratanya dalam PAS saya nampak tidak begitu menyambut muzakarah yang dicadangkan oleh Mursyidul Am sendiri. Dan hanya saya tengok ada satu orang saja yang betul-betul positif, iaitu Ketua Dewan Ulama PAS, Datuk Harun Tahir. Datuk Harun Tahir kata, ya, kita sokong muzakarah. Ya, muzakarah kena berjalan tanpa ada syarat. Muzakarah kena berjalan tanpa ada syarat. Saudara-saudara, hari ini kita dengar syarat pula. Semalam ada 2 syarat, hari ini tambah lagi 1 syarat. Daripada orang yang mengemukakan mengusulkan muzakarah. Macam mana tuan-tuan kalau saya usulkan, saya mengadakan kenduri kahwin, menjemput orang datang ke rumah saya. Kenduri kahwin, menjemput orang datang ke rumah saya tulis dalam kad itu, hendaklah pakai baju putih, seluar merah, samping biru, misalnya. Macam mana? Betul tak tuan? Apa ni? Lebih kurang begitulah. Kita jemput orang nak bermuzakarah, nak cari titik pertemuan, kita yang menjemput, kita pula yang menetapkan syaratnya. Dan syaratnya setengahnya tak masuk akal. Semalam saya komen, tapi yang itu tak berapa keluar dalam TV. Macam mana syaratnya nak mengatakan UMNO mesti mengakui PAS selama-lamanya dalam pakatan? UMNO mesti mengakui kewujudan pakatan. UMNO mesti, itu saya bukan orang UMNO, tetapi syarat yang diletakkan, syarat yang diletakkan. Macam mana kita boleh meletakkan syarat kepada parti orang yang ada presidennya sendiri, timbalan presidennya sendiri, majlis tertingginya sendiri, perlembagaannya sendiri? Kita pula minta diubah perlembagaan dalam beberapa hari ini untuk dijadikan prasyarat kepada pertemuan muzakarah itu. Kerana saya rasa hari ini kita tengok Datuk Seri Presiden yang saya hormati, Presiden PAS, tak ada muzakarah. Dia kata tak ada muzakarah. There is no such thing as muzakarah. Tak ada muzakarah. Hai, macam mana pula? Saudara, saya sedih ni pasal saya nampak tak ada cara nak selesaikan. MCA tak boleh selesaikan masalah kita, MIC tak boleh selesaikan masalah kita, Parti Dayak Sarawak tak boleh selesaikan masalah kita, PPP tak boleh selesaikan masalah kita, DAP tak boleh selesaikan masalah kita, PKR tak boleh selesaikan masalah kita. PAS dan UMNO yang boleh selesaikan masalah kita. Saudara nilailah apa yang saya cakap ni. Bila saya sebut-sebut UMNO tu bukan saya benteng UMNO, tidak. Nanti saudara kata, kamu bercakap atas rostrum One Malaysia ni. Itu rostrum One Malaysia. Apa pun kat situ, rostrum PAS pun saya cakap, kalau tak lama PAS pun saya cakap apa masalah saya, walaupun saya dipecat daripada PAS. Itu tak penting. Yang pentingnya isi yang kita nak sampaikan. Apa yang tuan-tuan dapat daripada penyampaian saya pada malam ini? Tuan-tuan mempunyai pemikiran sendiri, saya menyampaikan. Tuan-tuan at your liberty. Tuan-tuan mempunyai freedom, mempunyai kebebasan. Nak terima pendapat saya boleh, tak terima boleh. Tuan-tuan nak masukkan dan rongkang pendapat saya boleh. Nak terima bawa balik, sebar kepada jiran-jiran boleh. Tak ada masalah bagi saya. Tugas saya menyampaikan. Pasal saya hendakkan muzakarah.
Saya rindu kepada pembaikan kepada masyarakat kita, rindu kepada kesepakatan dalam masyarakat kita, sebab saya terlibat secara langsung. Sebagai pegawai kerajaan, saya dah jadi DO, saya dah jadi pengarah di Intan, saya dah jadi macam-macam lagi. Saya dah jadi pengarah kepada bahagian kabinet Jabatan Perdana Menteri waktu saya jadi civil service dulu, dalam civil service. Waktu saya jadi dalam politik sejak 16 tahun yang lalu, saya dah jadi ahli parlimen, dah jadi ketua pembangkang di Dewan Undangan Negeri Selangor, dah jadi ahli Dewan Undangan Negeri, dah jadi exco. Jadi saya rasa saya boleh bercakap. Dalam masyarakat, saya buat summer camp sejak 45 tahun yang lalu. Saya buat parenting tentang 45 tahun, sejak 45 tahun yang lalu. Saya tulis buku, 41 buku saya tulis mengenai hal masyarakat, mengenai hal keluarga, mengenai hubungan anak, mak, ayah, mengenai anak-anak kita supaya bercemerlang dalam pelajarannya. Summer camp yang kita nak buat misalnya. Jadi saya rasa saya nampak pandangan saya ni tuan-tuan, saya tak tahulah, kalau tak betul tuan-tuan fikir sendirilah yang mana tak betul. Tapi saya nak sebut, kita mesti selesaikan ini. Kalau boleh, besok hari Isnin depan ni dah mula mudzakarah. Apa ada masalahnya? Bukan saja usul ini baru ini tuan-tuan dan puan, tahun lepas ada, tahun sebelumnya ada, sampai satu peringkat dah finalize, tak salah saya, ini bukan satu rahsia di depan yang di-Pertuan Agong, finalize dah, tapi tidak berlaku. Saya tak tahu kesalahan siapa. Tak berlaku. Cakap tapi tak berlaku, hendak tapi tak berlaku, ingin tapi tak berlaku, mahu tapi tak berlaku. Saya risau lah, betul-betul saya risau ya. Tuan-tuan bayangkan ya, pergerakan politik kita yang akan datang, PRU ke-13 ni, apa nak jadi kepada orang Melayu, orang Islam ni? Saya tak tahu berapa orang yang study, berapa banyak kerusi orang Melayu Islam dalam parlimen. Ambil daripada Johor sampai ke Perlis, termasuk Sabah, Sarawak, ambil Dewan Undangan Negeri. Berapa banyak yang dikuasai oleh Melayu, orang Melayu Islam. Negeri mana yang akan gugur, negeri mana yang akan gugur tuan-tuan, negeri mana yang akan tersembam, jatuh satu persatu. Saya tak tahulah tuan-tuan ada buat kajian, paling tidaknya tanya-tanya, tengok-tengok, baca-baca sikit tentang analisa politik. Tuan-tuan, seram tuan-tuan. Baru-baru ni ada 3 orang profesor jumpa saya, dia buat kajian lama, dia kata. Sebahagian kajian ni tuan-tuan dah 9 tahun dia buat kajian. Dia mengikut 2-3 pilihan gaya dia buat kajian. Dan diunjurkan untuk PRU 13 dan PRU ke-14. Saudara, kuasa Melayu Islam di Malaysia lupus kalau Islam, orang Islam Melayu tidak